Jiran ini adalah saksi kebaikan kita dan juga adalah saksi keburukan kita. Sebab itu kalau nak tahu orang tu baik ataupun tidak, tanya jiran dia je. Jiran adalah saksi paling dekat. Sehingga dalam hadis Nabi pernah sebut, idza qala jiranuka qad ahsanta faqad ahsanta, wa idza qalu innaka qad asa'ta faqad asa'ta. Kalau jiran kau mengatakan kau baik, maka baiklah kau. Tapi kalau jiran-jiran kau mengatakan kau tak baik, memang kau tak baik, kata Nabi. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Apa sebab? Kita pun tahu jiran yang paling tahu perangai kita dan keluarga kita. Menjerit macam King Kong, wah, satu lorong dengar. Oh, kalau dalam Instagram gini, ambil gambar gini, Budiman je nampak hebat. Jiran je tahu menjerit, dia satu keluarga sama je. Isteri menjerit, anak menjerit. Jiran je tahu perangai kita. Tapi kalau kita baik, jiran tahu, oh bagus dengan orang sebelah. 4:30 buka lampu pagi dah, isteri bangun, kita semayang malam agak setiap pagi, bagus, selalu dengar Quran. Dia punya suami azan je surau, kalau cik dengar bunyi motor, jiran saya lah tu. Bilal tak sampai, dia sampai. Bilal, imam tak sampai, dia sampai dulu. Orang puji, mana baik betul lah. Sebab itu jiran ni dia adalah saksi kebaikan kita, kata Nabi. Kena jaga mereka ni. Dan jiran, dia kedudukan dia tinggi dalam Islam sebab dia pengganti saudara mara kita. Asah di batu si tanduk rosa, rosanya mati dilanggar kereta. Jiran membantu tak kira masa, merekalah pengganti keluarga kita. Batu geliga, batu permata diikat dengan emas suasa. Jiran tetangga, saudara kita, layanlah dengan beramah mesra. Gerimis bercucuran, hujan tak lebat, gugur bertaburan, si bunga langsat. Hidup berjiran perlu muafakat, kerana jiran adalah orang terdekat. Dia yang tahu rahsia kita. Jangan tuan-tuan yang jenis ngisap rokok, sorok-sorok, isteri mungkin tak tahu, jiran tahu. Sebab jiran pun menyorok-nyorok isap rokok juga di luar. Dia pun ada geng rupanya. Takut bini punya geng semua duduk luar pagar, belakang dapur, jirannya tahu perangai kita. Ustaz tu bukan suruh pelik, aku nampak dah. Dia yang tahu rahsia kita. Jadi buatlah baik dengan orang yang simpan rahsia kita. Kena dia buat novel, mati kita. Siapa jiran? Imam Syaukani dalam kitab Fathul Qadir jilid yang pertama, dia mengatakan, kalau ikut uraian salafus salih, jiran ni ada berapa kategori. Kalau ikut Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, jiran ni adalah siapa saja yang mendengar azan dan qomat daripada surau qaryah kita, maka itulah radius jiran kita. Maka tuan-tuan yang duduk di taman ini, surau Al-Ansar ni, jauh mana radius dia punya azan. Selagi radius suara tu boleh disampaikan, maka sampai ke sanalah jiran tuan-tuan sekalian. Dan dalam tafsir Qurtubi jilid yang kelima mengatakan, ini riwayat yang popular daripada Aisyah, jiran ini adalah 40 rumah sekeliling kita. Keliling maknanya depan, belakang, kiri, kanan. Kalau duduk Kuala Lumpur, atas, bawah, mana rumah tinggi. Dalam Fathul Bari pula, dia memberi perincian lagi mana bab jiran ni mustahak. Dalam Fathul Bari jilid 10 diberi pula perhatian, perincian manakah jiran yang perlu mendapat prioriti daripada kita. Dia jiran ni, dia ada dia punya prioriti juga, seniority, kekananan dia ada juga. Pertama sekali yang prioriti kita kena bantu adalah jiran yang paling dekat dengan pintu rumah kita. Jiran ni dia duduk ranking pertama. Kalau kita nak hantar lauk, hantar oleh-oleh apa semua, ini ranking pertama. Mana kalau tuan-tuan baru balik pada bercuti di Jakarta, orang semua tahu tuan-tuan satu keluarga pergi Jakarta, Bandung, balik nak bagi oleh-oleh, kena bagi yang dekat dulu. Jangan cross 3 lorong bagi jiran sana. Something wrong lah. Macam mana kau boleh cross lorong? Senioritinya adalah di sebelah.
Yang kedua, prioriti adalah jiran yang ada hubungan darah kita. Dia jiran, dia juga saudara, sepupu, ipar, apa lagi, pak saudara mungkin. Semuanya saudara-saudara lah, duduk saudara. Ramainya sepupu lah. Kalau dah 3 pupu tu jauh sangat dah, kupu-kupu ni jauh sangat dah. Kalau sepupu tu kuat lagi. Yang ketiga, kalau menduduki prioriti kita adalah orang-orang alim ataupun orang yang ada kelebihan. Contohnya orang pandai urut. Tuan-tuan kena bodek lebih. Dia pandai urut, dia pegang belakang kita, terus kita. Itu kena buat baik orang macam ni. Macam tuan-tuan dengar ceramah duduk sila lama, sakit belakang, aduh, surau tak ada kursi lipat pula dah. Kalau ada boleh menyelor, balik sakit belakang. Kebetulan jiran je ni, pegang dia terus, cari dia terus. Kita seronok berjiran dengan orang yang pandai-pandai ni. Dengan mereka ni kita kena bagi prioriti sikit. Kemudian siapa lagi? Jiran orang yang soleh dan orang kuat ibadat, soleh dan abid. Itu prioriti kita. Kemudian barulah kita pergi kepada jiran yang fasik dan ahli maksiat. Yang geng kuat maksiat pun kita kena jaga. Walaupun mereka tak pergi surau, hoha-hoha, tak tutup aurat, hang sana, hang sini, dia tetap jiran kita, kena buat baik. Tapi kalau hantar oleh-oleh, dia duduk ranking nombor 5 selepas orang lain. Jangan hantar dia dulu, tak betul. Hantar yang ada prioriti. Dan yang terakhir sekali, jiran non-Muslim tetap mendapat hak daripada kita. Sebab itu hak jiran ini dijelaskan dalam hadis yang sangat teliti sekali. Kata Jabir radhiyallahu anhu, al-jiranu salasatun, jarun lahu haqqun wahidun wa huwa adnal jirani haqqan, wa jarun lahu haqqani, wa jarun lahu salasata huquq. Kata dia, jiran ni dia ada beberapa jenis. Ada jiran Muslim, ada jiran yang Muslim bukan saudara, ada jiran Muslim yang ada hubungan saudara. Dan kalau dia Muslim ada hubungan saudara, bagi mereka ada 3 hak. 3 hak. Wa ammal ladzi lahu salasatu huquq fajarun muslimun zu rahim lahu haqqul islam, haqqul jiwar, haqqur rahim. Jiran yang ada saudara mara darah daging kita, dia dapat hak sebagai jiran, hak sebagai Muslim, hak sebagai seorang saudara. Dia dapat hak. Jadi bukanlah senang nak menjaga hak jiran ni. Sebab itu Nabi pesan, aku dipesan oleh Jibril supaya jaga hak jiran. Bertalu-talu sampai aku fikir agak jiran ni boleh dapat pusaka agak. Maka kena jaga jiran. Termasuk juga jiran kita yang non-Muslim. Tuan-tuan jangan, kita walaupun kita orang Islam, ada rasa ketuanan sikit macam-macam, dengan jiran yang non-Muslim kita tak boleh zalimi mereka. Rakan-rakan kita non-Muslim ni dia ada hak dia. Dalam hadis Muslim Nabi sebut, fa ammal ladzi lahu haqqun wahidun fajarun musyrikun la rahima lahu haqqul jiwar. Kalau kau berjiran dengan orang bukan Islam sekalipun, dia ada hak untuk dapat kebaikan daripada kamu. Bukan hak dia kerana dia Muslim, bukan hak dia kerana dia adalah saudara kita, tapi kerana dia adalah jiran kita. Mereka ada hak. Imam Az-Zahabi dalam kitab Haqqul Jar, dia mengatakan bahawa fa'in kana jaruka yahudiyan au nasraniyan fid dari au fis suq au fil bustani fajawiruhu bil ma'ruf wala tu'zihi. Kalau jiran kau, hatta kalau dia Yahudi sekalipun, buat baiklah kepada mereka, kerana dengan kebaikan kita pada mereka membuka jalan kepada hidayah Islam. Kadang-kadang tuan-tuan, ada non-Muslim kita ajak masuk Islam, dia tak nak. Apa saya tak nak masuk Islam? Ayah, saya punya jiran lah, semayang pun tak nak. Jadi dia membandingkan dengan apa yang terdekat dengan dia. Tapi kalau jiran yang Muslim baik dengan dia, anak-anak dia bagi coklat, bagi macam-macam. Kita kadang duduk kawasan satu kejiranan, ada jiran kita misalnya orang India, non-Muslim, dia meninggal. Kadang ada orang tanya, ustaz boleh tak pergi ziarah orang India mati? La ilah Allah, teruk kau ni ajaran sesat lama sangat dah ni. Dia nak pergi ziarah India mati pun dia takut. Mana belajar yang sampai jadi takut sangat ni? Takut syirik lah ustaz. Astaghfirullahalazim.
Ziarah orang mati syirik apa? Pergilah ziarah. Mungkin dengan ziarah kita itu direspek pula orang Islam. Oi, baguslah ini orang Melayu. Orang Islam sekarang baguslah datang tengok kita punya ayah mati. Tonton gila sekali orang India kalau mati, tonton tengok lebih kurang macam orang kita juga, dia punya ritual dia lebih kurang. Dia duduk keliling ada baca, lepas dia baca ayat dia lah, lebih kurang kita lah. Kita tengok banyak, kita belajar. Kalau orang Cina mati lain pula. Saya dulu ramai kawan-kawan Cina, dia bila mati masa zaman sekolah, bila mati dia ajak datang. Dia kata, atuk aku mati. Okey, kau datanglah rumah, pakai baju guni. Apa pasal? Kau menangis. Kenapa menangis? Nanti dapat duit. Wow, suka lah. Budak-budak pergi tu lah, atuk dia mati, pakai baju guni, tutup kepala lah. Nangis. Okey, nangis. Habis nangis dapat RM5. Wah, ini sudah bagus. Sembahyang jenazah baru RM2. Nak kena dia sembahyang lagi. Leceh. Masa tu zaman budak mikir kan, pergi Cina mati. Lama saya bercimpung lalu ni Cina mati. Tapi dulu lah zaman budak zaman budak. Saya tanya kawan saya, apa pasal orang Cina kalau mati mesti mau nangis kuat-kuat? Kalau dia kata ini saudara mati, kalau kita punya atuk mati, cucu-cucu semua nangis, nanti dia cepat masuk surga. Apa pasal cepat? Itu malaikat pening banyak bising. Kasih masuk cepatlah, ni banyak bising lah dia punya keluarga nangis tak lanti. Aku dah pening kepala. Kasih masuk. Dia punya pahaman. Bila dengar, ya tak ya juga. Tapi yalah, lakum dinukum wali adin lah ya. Bagi kita orang Islam tak boleh makin kuat menangis, makin teruk jenazah tu diseksa nanti ya. Jadi kalau balik pada hajiran tadi, kalau ada jiran kita meninggal, apa pergilah, walaupun dia non muslim, tak menggugurkan syahadah kita. Pergi India meninggal, kita pergi. Cina meninggal, kita pergi. Masuk ziarah, tengok macam mana kematian dia.